Saya sebenarnya pernah pergi satu tempat ni untuk dapatkan rawatan masa tu. Kononnya macam nak tengok lah sebab masa tu umur saya dah 30 tahun. Jadi mak saya bawa saya pergi berubat. Kononnya nak tengok jodoh lah. Dia bagi saya colok, suruh saya bakar setiap hari waktu senja maghrib. Saya pernah buat sekali tapi waktu tu meremang. Gangguan tu bermula selepas pergi berubat tu lah. Saya syak selepas tu. Saya syak selepas tu. Kenapa kau? Kau ganggu. Kau ganggu. Kau ganggu. Kamu tak diam. Aku bilang diam. Kamu tak diam. Kau jangan ganggu dia. Aku cuma sangat ganggu dia. Boleh tak? Bisa tak? Aku hampir percaya. Aku cintakan dia. Aku cintakan dia. Aku pada bersama dia. Taubatlah balik pada Allah. Tidak. Allah itu maha pengampun lagi maha menerima taubat. Aku cuba untuk bersama dengan dia selamanya. Kau jangan cuba pisahkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah redha dan Allah kabulkan segala niat kita lah. Pada yang menonton, saya berada di Petaling Jaya untuk checking dan juga rawatan keluarga ni. Jadi macam biasa sebenarnya saya tak tahu kes pesakit. Pesakit ni dia ditapis oleh kita punya admin. Kalau kata dia sakit hospital, kita memang tak ambil. Leukemia ke, kanser payudara, apa jenis kanser, apa jenis sakit hospital, memang tak boleh dirawat dengan rawatan Islam. Rawatan Islam ni untuk gangguan jin dan sihir sahaja. Jadi anda hati-hati, jangan sampai tertipu lah. Orang boleh overclaim semua benda boleh dirawat, tapi apa pun tak ada, buat habis duit kita, buang masa kita. Sakit hospital, pergi hospital lah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan rawatan, nanti ambil mic ni rapatkan ke mulut. Yang pertama, ceritakan pada saya, ada tak mimpi-mimpi yang kerap, berulang dan berepisod? Orang biasa kena gangguan, dia akan mimpi yang sama je. Kalau ada satu Malaysia ni, semua mimpi lebih kurang, dia tukar-tukar sikit je jalan cerita. Macam cerita Melayu pukul 7 tu lah. TV3 tu sama je. Yang pertama, kita akan kerap mimpi ular, mimpi bayi jatuh tempat tinggi, mimpi rumah lama, mimpi tempat kotor dan bernajis, mimpi arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia kerap datang. Kalau sesekali rindulah. Kadang-kadang kita sebelum tidur tu kita duk berangan, rindu kat mak kita, termimpilah. Mimpi lelaki ataupun perempuan cantik selalu datang, mimpi bersama ataupun bersetubuh, mimpi binatang buas seperti anjing, babi, harimau, singa, buaya, mimpi orang berpakaian pendekar, orang berpakaian seperti puteri ataupun orang berpakaian raja, mimpi nenek tua, mimpi orang berjubah, mimpi dibunuh, mimpi lemas dan juga mimpi terbang. Itu antara poin-poin mimpi yang kerap lah. Yang kedua, apa gangguan yang dialami? Sakit ke, nampak kelibat ke, dengar suara ke, ada masalah period ke, selalu keguguran ke, ada lebam betis peha ke, kena tindih masa tidur ke. Yang ketiga, pernah kena rasuk ke tidak. Okey. Assalamualaikum Wan. Okey. Nama saya Mira. Okey. Okey. Saya kerap mimpi ular, especially ular. Ular ni macam-macam color. Ular hitam pernah, dalam satu parit tu ada ular hitam memang banyak lah, timbun-timbun.
Yang tu pernah juga macam nak pernah jatuh ataupun tak ingat dah. Lepas tu menyusu bayi. Maksudnya bayi tu sebelum saya dapat anak lah. Dia macam saya memang suka budak. Ingatkan terbawa-bawa ke tu macam confused tak tahu kan. Setiap kali jumpa budak macam saya nak dekat, saya nak ambil. Tapi yang last memang saya menyusu. Saya jumpa dia dalam peti ais, kesian, dia tengah nangis susu macam tu. Itu yang menyusu betul lah. Lepas tu ular ni atas pokok warna hijau, dalam air warna kuning yang saya pernah jumpa. Yang paling latest dekat belakang suami saya warna biru putih. Tapi dia tak macam, dia tak menyerang. Tak menyerang. Macam ikutnya. Saya tak takut, tapi macam contoh jangan ke belakang nanti terkena ular tu. Macam tu saya pesan waktu tu. Lepas tu ular banyak lah. Jatuh gaung tu ada juga. Apa lagi macam lebam-lebam tu kadang ada. Peha. Lengan baru ni saya tunjuk lengan. Betis saya tak pasal sangat. Tapi peha kadang-kadang nampak lah. Rasuk tak pernah kena. Lepas tu emosi terganggu tak? Jadi barang. Period saya tak teratur. Selepas dia kahwin terus tak teratur. Emosi terganggu juga. Jadi panas dengan suami panas, maksudnya tak boleh sikit dia nak marah ke kan. Lepas tu yang 2 hari ni kerap ada mimpi tapi saya tak ingat apa benda. Macam kerap pula sebelum nak jumpa baru macam kerap mimpi tapi saya tak ingat, lupa jalan cerita dia apa. Tadi cakap dah berapa kali kencing, dah berapa kali muntah. Nak rasa. Lepas tu ada juga dalam mimpi tu saya bangun tengok tu ada kubur lama. Saya sebelah kubur lama kata. Maksudnya suasana macam gelap, macam maghrib, suram. Saya bangun jalan-jalan tu yang saya tengok atas pokok ada ular macam anaconda lah besar warna hijau tu. Lepas tu saya macam tu. Yang ni? Assalamualaikum Wan, saya Aira. Saya selalu bermimpi ada lembaga hitam yang besar. Cuba dekat, kadang-kadang saya rasa macam dia ada macam buat sesuatu lah. Macam tak pasti dia bersetubuh ke macam mana, tapi memang dia selalu ada dalam mimpi. Kemudian saya selalu bila saya sakit atau badan saya kurang sihat, saya akan terjaga dari tidur, maksud tersentak bila saya jatuh dari tempat tinggi. Kemudian ada lebam di betis dan peha, tu memang kerap. Kemudian emosi saya pun kadang-kadang cepat panas. Macam bila bersama suami, benda yang kecil-kecil pun boleh jadi benda besar. Aku kata apa lagi ayah? Ada sakit tak? Ada masa yang saya dapat tarik untuk rawatan ni, tiba-tiba saya ada rasa sakit menekan dekat atas dada belah kanan. Dia nak kata jantung tak, tapi tempat tu dia menekan, menyucuk. Kemudian saya sebenarnya pernah pergi satu tempat ni untuk dapatkan rawatan masa tu. Tapi saya tak sure tempat tu sebab masa tu dia suruh saya kocak air dalam bunga. Kononnya macam nak tengok lah, sebab masa tu umur saya dah 30 tahun. Jadi mak saya bawa saya pergi berubat. Kononnya nak tengok jodoh lah. And then bila bunga tu dapat dekat tangan saya ada 2, dia kata tak apa, jangan risau, memang ada 2 orang lelaki nak kat saya. Dia kata macam tu. Lepas tu dia bagi saya mantra, macam baca bukan ayat Al-Quran, tapi bacaan ilmu kata-kata lah. Ilmu kata-kata, betul. Dengan colok. Dia bagi saya colok, suruh saya bakar setiap hari waktu senja maghrib. Saya pernah buat sekali, tapi waktu tu meremang saya terus buang. Dia suruh saya seru juga nama lelaki, antara 2 lelaki tu dia tanya mana satu yang saya nak. Dia suruh saya seru. Lepas tu saya buang. Kemudian saya balik ke KL, saya bawa balik juga colok tu. Saya kononnya nak buat kedua tu, tapi tiba saya macam terfikir macam salah ni. Astaghfirullahalazim, apa yang saya buat ni kan? Macam benda ni tak betul ni. Saya terus buang mentera tu dekat
bawah. Masa tu saya duduk apartment, so saya buang je mantra tu jatuh ke bawah. Colok tu still ada dalam bilik lah. Sampailah saya berkahwin dengan suami, saya ada anak saya yang pertama tak boleh duduk bilik tu. Maksudnya gangguan tu bermula selepas pergi berubat tu lah. Saya syak selepas tu. Saya syak selepas tu. Lepas tu kerap bermimpi yang pelik-pelik. Lepas tu anak saya dia tak boleh duduk rumah tu. Sampaikan kita orang kena duduk kat ruang tamu, tak boleh masuk bilik tu. Okey. Itu yang saya syak dari situ lah. Pernah kena rasuk tak? Tak pernah kena rasuk. Okey. Jadi ini penceritaan yang baguslah kepada penonton yang menonton, jadikan pengajaran. Itu sebab kita buat video, kita tunjukkan macam mana kaedah perawatan supaya orang tengok cara kita buat rawatan, telus, jelas, maka orang booking kita lah. Jadi kita jangan sembarangan pergi rawat dengan sesiapa. Kita takut macam tu lah. Kita tak tahu cara dia. Sampai-sampai tiba-tiba bagi colok, bagi mentera, dan kita dah tak boleh lari. Dan kadang-kadang separuh perawat ni, mereka adanya ilmu-ilmu penunduk supaya kita ikut saja apa yang mereka katakan. Dan selepas daripada baca mentera tu sebenarnya, kalau ianya mentera, dia akan menghadirkan jin datang untuk berdampingan dengan kita. Jadi itu maksudnya titik permulaan benda tu, ikatan tu terjadilah. Jadi jangan suka-sukalah, tak ada jodoh minta dengan Allah. Ya. Kadang-kadang kita ni ikut cakap mak kita punya fahaman orang dulu-dulu kala macam itulah. Tak ada jodoh pergi jumpa bomoh, pergi jumpa ustaz. Sedangkan jodoh tu Allah yang bagi, bukan ustaz. Dalam ustaz tu yang kahwin dengan kita. Ya, kena hati-hatilah. Jadi kalau merujuk pada ular ni memang adalah bangsa jin. Orang dulu-dulu kalau mimpi ular nak jodoh tu ada orang datang nak minang. Tapi pada dasarnya ada satu hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan jin terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama, mereka ini menyerupai ular dan juga anjing. Itu sebab kita major sekali mimpi ular lah. Ya. Yang kedua, mereka ini bersayap dan terbang di udara. Maksudnya ada jin yang terbang, ada juga yang duduk di atas tanah lah. Kalau nampak terbang tu bukan malaikat. Pasal kita tak boleh nampak malaikat selagi hidup. Nak masuk kubur pun nampak, tapi malaikat yang menggerunkan lah. Dan yang ketiga, mereka ini hidup setempat dan berpindah randah seperti orang-orang Arab Badui. Maksudnya ada jin yang duduk setempat dan ada yang berpindah randah. Jadi biasanya kalau poin dia ada lebam-lebam, kena tindih masa tidur, lepas tu selalu mimpi bersetubuh ataupun mimpi basah, selalu mimpi lelaki ataupun lembaga hitam, ini merujuk kepada jin damping kita kerana jatuh cinta dengan kita. Dan sebenarnya lebam-lebam ni dalam bahasa mudah faham, tanda cinta lah. Macam orang baru kahwin biasa kat leher, jin ni dia lebih beradab lah buat kat kaki, tak nampak. Jangan sombong sangat ada bini. Jadi itu tanda cinta dan mereka bagi tahu aku ada dengan kau. Itu sebab sampai tahap yang teruk mereka akan nampakkan diri dalam rumah. Mereka akan ikut kita, tidur sekali dengan kita. Kita rasa kan ada orang tidur sebelah tapi tengok tak ada apa-apa. Sampai tahap teruk dia menyerupai suami kita. Balik dalam keadaan kita mamai tu, kita rasa bersetubuh, kita buka mata tengok suami tak ada. Telefon suami dekat tempat kerja. Ini biasanya hantu raya lah ataupun genderuwo. Jadi biasanya jin pencinta ni 2. Satu daripada keturunan, satu liar, dan yang ketiga kemungkinan yang kita dapat hari ini adalah daripada ilmu lah. Jin tu damping kita kerana suka dan jatuh cinta. Dia akan melagakan kita dengan pasangan kalau kita dah nikah, dan dia akan buat sampai titik yang terakhir iaitu penceraian lah. Ada pesakit sampai tahap hayai minta cerai tanpa sebab. Balik ke sekolah, balik kerja aja, bang ceraikan aku. Padahal dia tak sedar apa yang dia lakukan. Dan kita nampak dari sudut dia punya penceritaan pun, permulaan dia ikut buat saja. Dan yang kedua tu dia macam seakan-akan Allah Ta'ala sedarkan dia bahawa benda tu salah. Subhanallah. Jadi biasa tengok video kan, kita tak terang panjang-panjang lah. InsyaAllah segala penyakit datang daripada Allah, dan hanya Allah dapat menyembuhkan segala penyakit. Allah yang menyempitkan, Allah juga yang melapangkan, Allah yang menurunkan ujian, dan Allah juga yang mengangkat segala ujian. Saya hanya usaha melalui ilmu dan pengalaman sahaja. Saya kadang-kadang takut orang berharap lebih pada saya. Saya ni makhluk yang tidak dapat memberikan bekas. Yang memberikan bekas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting dalam hati kita hari ini, yakin sungguh-sungguh siapa yang usaha, Allah akan bagi jalan keluar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Kalau orang nak buat jahat pun Allah izinkan, takkan kita nak buat baik, nak dapat kesembuhan Allah tak izin. Paling penting kena positif, kena betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta izin pada suami-suami yang adalah untuk kita buat rawatan. Ada part saya baca dan ada part saya akan tekan di bahagian tertentu. Serahkan diri pada Allah, jangan ada ragu-ragu. Dan jangan sesekali macam, aku tak nak kena rasuk, aku tak nak kena rasuk. Nanti memang tak boleh nak detect lah. Ikhlaskan hati, kena ikhlaskan hati. Dan ada rasa sayang ataupun berat tak nak buang benda ni. Ada rasa macam, buat apa aku ubat? Aku bukan sakit. Ada rasa macam tu tak? Ada tak rasa macam tu? Ragu-ragu tu ada lah. Rasa ragu-ragu biasa. Itu permainan. Sebelum buat rawatan, jin tu akan meragukan pesakit, akan bisikkan pada pesakit, betul ke budak ni boleh ubat kau? Dia ni penipu je. Ada juga yang sampai tahap teruk, saya datang, pesakit nampak ada benda ikut saya. Untuk membuat fitnah kepada saya yang saya pun pakai jin. Sedangkan saya baca telus jelas ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir. Maka dia buat supaya mata pesakit ni nampak, pesakit was-was, pesakit tak percaya, maka tak jadi apalah. Ya, itu sebab saya cakap jangan percaya dengan makhluk, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ikut saya baca ini dipanggil sumpah pemutus perjanjian ataupun doa pemutus perjanjian. Kita putuskan segala perhubungan, pertalian kita dengan jin, dengan sihir yang kita tahu ataupun tidak, yang datang pada mana-mana pun dia datang, yang datang pada ilmu yang pernah kita amal ke apa-apa ke, kita lepaskan semua ni. Kita dah tak nak lah, cukuplah Allah sebagai penjaga, pelindung dan pembantu diri kita. Ya, ikut saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian, dari segala perhubungan dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara rela ataupun paksa, yang dipuja ke atas namaku, yang dihantar kepada aku, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Bebaskanlah diriku, ahli keluargaku, keturunanku, harta bendaku, rezekiku dari berkait lagi dengan mereka ya Allah. Berikanlah aku jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Berikanlah aku perlindungan ya Allah. Merdekakanlah aku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, selepas ni kita istighfarlah 3 kali. Kita maafkan semua orang yang pernah buat salah dengan kita. Kita redalah dengan segala ujian Allah ini. Mudah-mudahan Allah meredai kita. Dan sama-sama kita beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Nabi cakap siapa yang membaca 3 kali istighfar ni, maka sebesar apa pun dosa dia, Allah akan hapuskan. Walaupun dia lari daripada medan perang, Allah akan hapuskan dosa dia. 3 kali je
Jadi jangan malas, insya-Allah dalam 5 waktu tu pastikan kita baca 3 kali ni, insya-Allah. Jadi selepas ni kita terang sikit lagi, okey. Gangguan ni banyak kategori, ada yang berat, ada yang ringan dan ada yang ekstrim. Yang ekstrim tu biasanya memang totally dia dah kawal, tu yang mudah kena rasuk. Kita baru cakap depan dia, dia dah kena rasuk. Ada satu tu saya baru tangkap gambar, dia dah kena rasuk. Itu dah ekstrim. Yang biasa ni, dia ada tindak balas body. Kita rasa menikam, rasa panas, rasa sejuk, rasa sakit di anggota tertentu, mual, muntah, ada refleks pada body ketika perawatan ni. Kalau Allah izinkan kena rasuk, maka kena rasuklah. Tapi insya-Allah apa pun serahkan diri semua pada Allah. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah, tutup mata, dalam hati ingat Allah sahaja. Sebelum tu niatkan, ya Allah, kalau benar apa yang aku alami ini akibat gangguan jin dan sihir, buktikan, zahirkan, tunjukkan, binasakan semuanya ya Allah, bebaskan aku ya Allah. Lepas tu zikir dalam hati, Allah, Allah, Allah dalam hati. Salurkan zikir kita ke seluruh tempat ataupun tubuh kita yang sakit. Niatkan untuk membakar segala jin dan sihir dalam tubuh kita. Kalau ada rasa sakit sangat, bagi tahu. Jangan buka mata selagi mana saya tak suruh buka mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya Allah, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, Ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuh mereka, Ya Allah, zahirkan, Ya Allah, tunjukkan, Ya Allah, buktikan, Ya Allah, binasakan, Ya Allah. Jika ada yang lari, Ya Allah, sejauh mana pun mereka lari, Ya Allah, heret mereka masuk dan binasakan semuanya, Ya Allah. Permudahkanlah urusanku, Ya Allah, janganlah Engkau persulitkan, Ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah, ya ma'syarul jin, mawujud dengan izin Allah, hadir dengan izin Allah, tunjukkan diri kalian. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nampak body language ni. Dah naik ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bantal letak belakang satu. Standby. Ngam-ngam kat kepala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinuh. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah, kunci mereka daripada keluar. Allahu Akbar. Naik Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillah. Ini suara cakrahan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Lahirkan diri kalian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini kan kamera sikit ni tak? Ini sini sikit. Alright, cun. Nah, ya ma'syarul jin. Kenapa kamu kacau jasad ni? Ha? Ha? Kamu datang dari mana ni? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buka mulutnya untuk berbicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ha? Kamu datang dari mana? Ha? Kenapa kacau bini orang?
Kenapa rogol bini orang? Tahu sakit. Kacau orang tak tahu pula orang sakit. Ha? Mana kamu datang? Ha? Mana kamu datang? Tolong sakit. Kenapa kamu kacau isteri orang? Sakit. Tolong. Sakit. Laisa laha min dunillahi kashifa. 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 Aduh. Kenapa kamu kacau isi orang cakap? Ha? Ya Mak Syarul dia cakap, kalau tidak aku gasak kamu ni. Ha. Mana kamu datang? Kamu datang dari mana? Ha? Kamu datang dari mentera yang diamal ke? Ha? Cakap. Baru kau tahu erti penyesalan. Tolong. Siapa boleh tolong kau sekarang? Suami dia luruskan kaki dia boleh tak? Kalau ada selimut, selimutkan kaki dia. Luruskan kaki, selimutkan. Tolong. Sakit. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah dan beribadah pada Allah. Atas sikit. Pandai jin sebut ya Allah Geletik mana sakit je ni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Cakap jin, kenapa kamu kacau bini orang? Ha? Kenapa kamu kacau bini orang? Dia tak pernah kena kasut Sebelum buat rawatan tak kena kasut. Hantu raya suka-suka rogol bini orang Kalau manusia dah kena bedal lah ni. Buka mata dulu. Aku bagi kamu 3 pilihan. Yang pertama, pergi dan putuskan segala perhubungan dengan jasad ini atas nama Allah. Yang kedua, masuk Islam, bertaubat dan pergi. Yang ketiga, aku akan sembelih leher kamu pada malam ini dengan izin Allah. Fikir baik-baik, kamu ada otak, ada akal, fikir. Ya, kita jangan keliru. Jin dia ada akal, fikiran, ada perasaan. Itu sebab dia jatuh cinta ke orang. Dia pun makhluk Allah yang sama macam manusia. Cuma beza, mereka tidak terlihat, kita terlihat. Mereka ada jasad tapi tidak terlihat. Jasad mereka tidak tetap. Dia boleh jadi kecil, besar, boleh jadi sahal-halu, masuk dalam rumah. Bila ada jin, kita rasa memang. Pasal bahang api dia tu. Dan lagi satu, saya tak nampak jin, tapi abang semua boleh nampak. Macam mana kita perhatikan orang yang nak kena rasuk. Badan dia akan berubah, body language dia, dan juga face expression dia dah mula berubah. Itu sebab saya boleh kadang-kadang dalam video saya terlepas. Malam ni 2 orang kena rasuk. Pasal kita dah nampak awal. Bukan kita nampak jin, tak ada. Perawat Islam tak nampak jin. Kalau ada klaim, tak tahulah dia pun pakai jin lah kot. Pasal jin ni Allah cipta dalam keadaan mereka melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Dalam Quran Allah nyatakan, takkanlah seorang perawat Islam boleh klaim dia nampak jin. Tak betul lah. Bercanggah lah. Macam mana ni? Aku tak nak buang masa. Aku tak kira kamu datang daripada mana. Kamu kena lepaskan dia malam ni. Bumi dah tua dah. Janganlah kacau orang. Jin dicipta untuk jin, manusia dicipta untuk manusia. Suka lah dekat bini orang jin-jin ni. Masuk Islam taubat boleh? Memang hantu raya ni. Hantu raya ni bunyi dia macam ni. Dan satu kalau dia masuk, badan dia akan berkepak. Kita tengok dia punya ciri bunyi. Kalau jin nenek biasa dia akan gelak macam nenek tua. Dan dia akan menunduk. Bila lepas sakit kena rasuk dia tunduk. Kalau rimau dia buka macam ni. Kalau ular dia naik macam ni. Dia macam hantu raya ni dia ada dengusan. Kalau kita apa orang yang kena gangguan hantu raya ni, kalau dia dah boleh nampak dengar ni, memang dia akan dengar bunyi nafas macam tu. Dengusan macam ni. Pacak baku jadi pontianak Pacak baku jadi pontianak Allahu Akbar. Saya tes kat kepala akak, rasa sakit tak? Sakit tak? Yang sakit jin tu bukan dia Nanti orang cakap bawah ni kasar sangat, orang sakit. Orang yang dalam video, pandangan mereka berbeza dengan kita di situasi. Kadang orang cakap bawah kasar dengan sakit. Kita tahulah macam mana. Pasal kita yang buat kerja ni. Kita nak cekak, kalau nak cekik dia tak ada. Macam ni kita letak je. Apa yang kamu boleh buat? Buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beratkan cushion ni ya Allah 1000 kilo atas badan dia. Allahu Akbar. Sampai dia tak boleh bernafas ya Allah. 1000 kilo je cukup, tak payah banyak. $2,000 kilo. 3,000.
Saya naik bid 10,000. Ya Allah, biar dia menjerit ya Allah. Sampai dia sebut nama-Mu ya Allah. 20,000 kilo. Hanya Allah dapat bantu kamu sekarang. Tuan kamu, Bomo, siapa, Dajjal, Iblis pun semua tak boleh tolong kamu. Yang boleh tolong kamu hanya Allah sekarang. Mohon pertolongan Allah. 50,000. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله 1,000 kilo. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah Allah. Ya Allah, beratkan bantal ini 70,000 kilo. Allahu Akbar. Suka sangat kacau bini orang naik ibu kamu rasa. Allah Ta'ala balas dosa-dosa kamu hari ini. Macam mana? Masuk Islam. Bertaubat. Lepaskan dia. Tak nak? Sayang gila kan ni? Bisu apa? Siapa nak engkau bisu? Nanti susah, nanti dia nak buat belajar bahasa isyarat pula. Apa? Tangan dia buat sihir kat saya, dia serang saya. Saya gerak-gerak tangan dia bukan kosong. Aku kau boleh jatuh, aku balik. Jatuhkan aku sekarang. Jatuhkan aku sekarang boleh? Jatuhkan aku boleh tak?
Laki dia sayang dia. Abang pakai topeng duduk sebelah pegang tangan dia. Mesti dia marah. Abang pakai topeng, abang duduk sebelah pegang tangan dia. Bagi dia jealous. Biasa jin pencinta ni macam tu. Oi manusia. Apa? Kenapa kau? Kau ganggu. Aku ganggu kau? Kau. Cakap betul lah. Kau je kau apa? Kau kata kau cinta. Yeah. Kau jangan ganggu dia. Kau pergi. Pergi mana? Kau pergi. Kau jangan ganggu dia. Engkau yang kena pergi. Aku takkan pergi mana-mana. Aku ada dengan dia. Aku ada dengan dia. Potong leher dia, ya Allah. Hai. 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 Ni mati kamu ni. Hai. Belagak macam orang gangster sangat. Pakai topeng sama duduk sebelah pegang tangan ni. Kau jangan. Topeng ada tak? Kau pergi. Topeng saya, Mama Nes kejap. Aku kata kau pergi. Kau jangan ganggu dia. Kau yang mengaku manusia. Dia aku punya. Berapa hantaran kau bagi kat dia? Okey, pegang tangan dia. Ni lelaki dia. Ni lelaki dia. Kau pergi. Kau bukan untuk dia. Aku bilang dia. Kau bukan untuk dia. Kau jangan ganggu dia. Kau jangan ganggu dia. Kau jangan ganggu dia. Kau jangan ganggu dia. Kau bukan untuk dia. Aku untuk dia. Lelaki dia yang keluar hantaran kau dengan dia. Kau tepi. Laki dia cinta dia. Apa pun jadi, laki dia akan mencintai dia. Tidak. Kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa dengan izin Allah. Tidak, aku cuma bisa kau dengan dia. Aku cuma bisa kau dengan dia. Boleh tak? Bisa tak? Aku hampir percaya. Kami manusia ada titik Aku hampir kesabaran. percaya. Kesabaran yang membuatkan kami berjaya. Kerana anak-anak dia. Kerana anak-anak dia suka fikiran. Dia tak nak pergi makan padang untuk dia cerai. Kamu yang kacau dia. Kamu cocok dia, kamu bisikkan dia tu sebab dia minta cerai. Tidak. Dia cintakan aku, bukan dia. Kau siapa? Kau jangan ganggu. Kamu kan jin, mana boleh bercinta dengan manusia? Kau pergi. Kita nampak jin pencinta ni dia akan sanggup mati daripada dia lepaskan bersakit. Memang susah nak dilepaskan. InsyaAllah Allah akan bagi jalan keluar. Kita yakin. Kau pergi. Aku akan bersama dengan dia. Aku setia dengan dia. Kau tak setia dengan dia. Laki dia sangat Kau mencintai. tak setia. Kau terlalu banyak sifat. Kau terlalu banyak Dia mula buat fitnah. Kau terlalu banyak Bila macam ni punya kes, jin tu akan buat fitnah. Laki ni konon tak layan dia yang betul. Supaya kita yang ada sekeliling ni percaya apa yang dia katakan. Sebenarnya itu bersih pada dia. Aku cuma tak percayakan dia. Orang kena relax, dia tenang. Engkau takkan boleh bersama dia. Engkau takkan bersama dia. Kau takkan bersama dia. Kau takkan bersama dia. Aku takkan lepaskan. Aku takkan lepaskan. Sekarang macam mana ni? Aku takkan lepaskan. Takkan lepas. Sekejap Aku asap pisau dulu Kamu ganggu aku kenapa? Pisau kontot ada ni. Aku potong leher kamu pakai pisau kontot Aku dah lama dengan dia. Allah. Kau jangan cuba. Kau jangan cuba disangka aku dengan dia. Aku nak dengan dia. Aku cintakan dia. Aku cintakan dia. Aku pada bersama dia. Kau jangan pisahkan aku dengan dia. Kau jangan. Aku jangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi dia sakit kepala lah, ya Allah. Panadol aku tak bawa mana-mana ya. Aku tak akan lepaskan dia. Aku akan dengan dia. Aku akan bersama dengan dia. Kau takkan boleh pisahkan aku dengan dia. Aku bersama dengan dia. Kau memang... Taubatlah balik pada Allah. Tidak. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Aku cuba untuk bersama dengan dia selamanya. Kau jangan cuba pisahkan kami. Mana-mana jin, mana-mana sihir, mana-mana jin, mana-mana manusia yang kembali pada Allah, ucapkan la ilaha illallah. Tidak. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kunci segala pergerakannya ya Allah. Tidak. Lumpuhkan dia ya Allah. Matikan langkahnya ya Allah. Kunci seluruh sendi dan salur darahnya ya Allah. Kunci segalanya ya Allah. Tidak. Aku milik dia. Aku milik dia. Kau jangan ganggu. Kau jangan. Aku hanya dia. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Butakan mata dia ya Allah. Mata buta dapat lihat dunia. Cinta itu buta, aku butakan mata kau. Taubat pada Allah. Bahawa aku akan pulihkan kamu kembali dan kamu akan pergi daripada jasad ini. Dah tak boleh skodeng orang lagi lah apa ni. Nak tongkat aku ada. Ha?
Yang berkuasa hanya Allah, yang hebat hanya Allah. Yang memiliki setiap insan itu Allah. Kamu dan kami adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu pun yang milik azali kita punya. Semuanya hanya pinjaman semata-mata. Anak, isteri, harta benda, pangkat, darjat, segalanya hanya pinjaman semata-mata. Bila-bila Allah boleh ambil. Bertaubat pada Allah. Jangan sampai aku hilang sabar. Kan kena potong leher kan. Tak ada rasa apa tak? Ada rasa apa reflect body? Rasa sakit ke kat mana-mana? Belakang. Okey, tak apa, jadi kita clear. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa saya datang rumah buat rawatan? Segangguan biasa kalau kita kesan dekat rumah, dia lari pun tak jauh, dekat-dekat sini je. Dan bila dia rasa tak selamat, dia akan, walaupun dia keluar, dia akan masuk body. Dan saya ada kaedah boleh sedut dia masuk dalam. Sebab tu kita datang rumah. Pasal setiap pesakit yang kena gangguan ni, dia ada gangguan pada diri dan rumah dia. Pasal jin tu duduk rumah dia, tu jin tu nampak diri kat rumah apa semua. Bukanlah rumah tu yang angker. Pasal gangguan tu ada kat dia, mana dia pergi ikutlah. Tu sebab kita datang rumah. Dekat rumah ni mudah untuk kita zahirkan. Kebanyakan kes yang pergi pusat rawatan semua tak pernah kena rasuk, tak pernah apa. Saya datang rumah, 3 orang, 4 orang kena rasuk. Pasal rumah ni umpamanya kubur dia. Kubur dia. Pesakit dia duduk sini dan dia duduk sini. Kalau dia lari, dia keluar pada body pun dia tak pergi jauh. Tu saya rahsia kita datang rumah. Cuma lambat sikit lah tunggu booking. Jadi kita tengok macam mana. Dia sebenarnya saya kesan gangguan melalui reflect body. Kita tak ada ada 10 ekor ni, 20 ekor ni tak ada. Benda macam tu tak wajib kita percaya. Kita tak nampak apa yang mereka nampak. Kalaupun benar, maka tertolaklah. Bukti tak ada. Apa bukti dalam perut saya ada 10 ekor? Tunjukkan kat saya. Tak boleh, awak tak nampak, saya je nampak. Tak boleh. Itu sebab orang Melayu banyak kena tipu. Pasal lurus sangat percaya. Dan saya buat video, saya apa semua, saya bukan nak tutup periuk nasi orang, tapi saya nak bagi penerangan, pencerahan, kesedaran pada semua masyarakat. Supaya kita tak mudah lagi tertipu macam tok nenek kita. Jodoh pun nak pergi cari kat bomoh. Bomoh suruh buat apa buatlah. Dan banyak juga berlakunya kes-kes cabul kepada pesakit ketika bertemu dengan bomoh-bomoh. Sampainya minum air ni dulu. Rupanya dalam air tu dia dah letak sihir penunduk. Dia dah letak benda itu ini, kita pun hilang, lost. Tahu-tahu dalam bilik dengan dia. Subhanallah. Jadi kena hati-hati. Sebab buat rawatan secara open, public macam ni, ada ahli keluarga, ada suami, supaya tidak berlakunya cabul. Ustaz-ustaz perawat ni manusia bernafsu. Macam mana kamu ni? Taubat? Wallahu alam. Berapa lama kita tak tahu lah. Tapi kalau cakap selepas dia amalkan mentera tu, berlakunya mimpi-mimpi dan petunjuk tu, maka bermula mungkin pada situlah. Putuskan dia boleh? Kan aku suruh dia putuskan kamu orang, berada kamu orang. Kita ni kalau Allah Ta'ala dah tak takdirkan orang tu jadi jodoh kita, buatlah apa pun takkan jadi jodoh kita. Kalau memang takdir jodoh kita, kita relax-relax pun tetap akan jadi jodoh kita.
Yang menjadi salah tu pasal kamu mengganggu isteri orang. Bagilah kacau anak-anak dara yang rajin masuk kelab tu. Seksi lagi. Boleh? Ha? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan zikir ini sebagai racun untuk menghancurkan dirinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang cakap kalau cinta mati sanggup bunuh diri kan, minum racun. Minumlah racun tu. Allah tak ciptakan jin, Allah tak ciptakan manusia sia-sia. Ada kerja kita perlu buat, iaitu menyembah dan beribadah kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Hanya dengan Islam jin dan manusia akan selamat. Tanpa Islam akan binasa. Kamu bangsa yang diberikan syariat sama seperti kami. Janganlah kamu berperilaku seperti binatang yang tidak ada akal fikiran. Kamu diberi akal, kamu diberi pilihan. Saya bagi dia masa. Boleh nak settlekan tu. Cuma kita bagi input supaya kalau dia bersyahadah masuk Islam, kita memperbanyakkan umat Rasulullah. Bukan semua jin kita terus sembelih tak ada. Macam adab dalam berperang lah. Kita bukan jumpa yang tu rakyat je tak ada. Ada discussion dulu. Nak perang ke tak nak? Macam tu juga dalam Islam, Rasulullah perang. Orang kafir hantar satu wakil, orang Islam hantar satu wakil. Lawan-lawan, nak teruskan ataupun berhenti? Teruskan. Okey, ni hantar dua wakil, ni hantar dua wakil. Teruskan ataupun berhenti? Ini balik. Maka tak berlakulah pembunuhan yang besar, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Itulah adab dalam perang. Macam tu juga dalam perawatan. Kita tak boleh rasuk sembelih tak boleh. Kita kejam lah. Macam mana? Lepas dia syahadat kita buat. So dia buat sumpah atas nama Allah. Dia kacau adab dia. Allah tu kan tak tidur, tak mengantuk. Taubat. Boleh? Aku bagi peluang pasal aku kesian kat kamu ni. Islam ni bukan kekejaman. Islam ni toleransi. Itu sebab aku bagi masa pada kamu. Tapi kalau lagi sekali lagi aku tanya kamu menjawab, kamu berlagak, memang aku sembelih leher kamu. Fikir je lah baik-baik. Dengar selawat ni, fikir baik-baik. Mana tahu terbuka hati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Macam mana? Ha? Abang hitam manis macam mana? Ha? Se-Islam? Ha? Se-Islam ke? Yang satu kita tak boleh force, maksudnya kita gasak pasal dia dalam body pesakit. Jadi dia akan gunakan keseluruhan body pesakit, termasuk jantung. Bila jantung dia heartbeat dia terlampau laju, takut dia kena serangan jantung dan meninggal. Itu sebab ada gasak-gasak kita relax, supaya dia flow, dia punya tekanan jantung tu boleh normal balik. Bahaya. Kadang ialah kita sebagai perawat, kadang-kadang kita nak tunjuk, kita nak show to our viewer kita ni hebat lah. Itu sebab kadang-kadang dia lupa. Sebab kita push, kita relax. Lagi-lagi orang yang berumur lagi bahaya. Jantung ni kita pun tak tahu dia ada sakit jantung. Jantung. Macam mana kamu ni? Mata dah buta. Ada keputusan ke tidak? Ha? Aku tanya kamu, ada keputusan ke tidak? Ha? Ha? Ada keputusan ke tidak? Ha? Ada keputusan ke tidak? Ha? Dia memang minta-minta. Okey, akak tepi sikit sini. InsyaAllah kita habiskan ni Dia degil dia sanggup mati untuk orang yang dia sayang. Kita bagi dia habis Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Ya Allah. Engkau juga yang mematikan, Ya Allah. Engkau yang menurunkan segala takdir, Ya Allah. Engkau juga mengangkat segala takdir, Ya Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu, Ya Allah, aku memohon keizinan-Mu, Ya Allah, untuk menghabiskan jin yang mengganggu anak-anak Adam ini, Ya Allah. Izinkanlah, Ya Allah. Izinkanlah, Ya Allah, dengan usahaku dapat mematikan, menghabiskan mereka, Ya Allah. Innama amruhu iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kullu nafsin za'ikatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum mu'minun raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahu akbar.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Keluarlah kau hai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Kita boleh dengar bunyi macam lembu kena lapar, kena sembelih. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إنا لله وإنا إليه راجعون. Semua keluar dari Allah. Alhamdulillah. Apa nama dia tadi? Aira. Tak payah nama penuh. Saya nak panggil, nak kejutkan dia je. Assalamualaikum ya ruhi Aira, bangun dengan izin Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya ruhi Aira, bangun dengan izin Allah. Allahu Akbar. Aira dengar suara tak? Ha? Okey, relax. Kontrol nafas balik, relax dulu. Okey, suami duduk sebelah ni. Menghadap belakang. Okey, ngam. Macam pegang tangan dia. Cuba panggil nama dia, insya-Allah. Saya kata insya-Allah abang akan ada dengan awak. Insya-Allah akan sembuh. Insya-Allah akan sembuh. Dia macam bila kena rasuk ni, bila dia nak sedar balik tu, dia macam dia nak bangun, mamai bangun tidur. Dengar kan suara kami, dengar kan? Kalau dengar angkut kepala, dengar, dia dengar. Cuma kadang-kadang tu, bila dia nak sedar tu, mata dia tak boleh buka, melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahu akbar. Ambil air satu cawan boleh tak untuk ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey? Sedar? Boleh buka mata? Okey. Bagi dia minum dulu. Entah banyak Subhanallah. Buat dulu air. Nak baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Tishu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Okey, selawat Nabi minum. Tak apa, buka je topeng, nanti saya kaburkan muka. Ini kita nampaklah
Gangguan jin pencinta ni memang dia sanggup mati. Dia memang susah sangat nak lepas. Umpamanya seorang manusia yang cinta dia ni menggila-gila kat seorang perempuan, tapi perempuan tu tak nak dia. Dia macam ada satu penyakit mental yang orang lain tak dapat, aku tak dapat, orang lain tak boleh dapat. Macam mana pun aku akan buat sampai aku dapat dia. Macam tu. Dia manusia macam tu kan. Macam tu juga jin ni. Dia ada satu macam penyakit mental yang mana kalau dia dah cinta dia, sampai orang tu mati dia akan tetap bersama orang tu. Rest dulu, relax. Banyak paling banyak gangguan yang saya handle kebanyakannya jin pencinta. Dia beberapa sumber lah, biasanya jin liar. Contoh kita pergi holiday kat Indon ke kat Sabah Sarawak ke, ada jin tu kat situ jatuh cinta dengan kita, dia akan sanggup tinggalkan tempat dia ikut kita balik. Sebab nak pergi mana-mana paling malas pun bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ketua keluarga, ini sikit ilmu saya bagi. Baca bismillahirrahmanirrahim sampai habis, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah sampai habis, rabbi najini minal qaumiz zalimin, doa Nabi Musa, dan kita niatkan, ya Allah lindungi aku, isteri aku, anak-anak aku daripada segala gangguan jin, sihir, khianat manusia, malapetaka, bencana, kemalangan. Nak pergi air terjun ke, nak pergi laut ke, kadang kita ni lupa. Pastikan benda tu kita jadikan satu kunci sebelum kita bergerak ke mana-mana. Pasal kita tak nampak jin, jin nampak kita. Jadi kadang-kadang kita buka baju ada baca doa buka pakaian tak? Lepas ni kena amalkan. Setiap kali buka baju kita baca pendek saja, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Nabi janji siapa yang baca doa ni, maka Allah akan hijabkan, maksudnya Allah akan butakan mata jin dengan setan ni daripada melihat aurat berat kita. Bayangkan hari-hari kita buka baju, dia tengok. Itu yang dia geram, dia datang rogol. Biasanya dia rogol dalam keadaan kita 50-50, macam dalam nak tidur tu, kita terasa kena tindih, kita terasa macam dengar nafas, ketika kita tidur, kita tak boleh melawan. Sebab ketika tu dia rogol kita. Jadi subhanallah, apa pun sebenarnya semua atas keizinan Allah. Kita boleh kena gangguan, kita boleh kena damping, kita boleh sakit, semua Allah izin. Keizinan Allah ni, rahsia di sebaliknya, Allah nak apa dosa, nak angkat darjat dan beri pahala pada kita, mungkin pada suami kita, pada anak-anak kita, pada mak bapak kita, keturunan lalu kita. Dengan sakit kita dapat hapuskan segala dosa orang yang berkait dengan kita. Sebab dalam Islam dianjurkan kita doa untuk ibu bapa kita. Kita doa untuk seluruh keturunan lalu kita. Ya, subhanallah. Jadi kita akan buat double check sekejap. Kita nak clearkan yang ni dulu. Tak apa, baring dulu, relax dulu yang awak. Yang ni masalah period tak apa, jari kita ni. Ada tolong cekkan satu kayu penyodok ke? Ataupun penggaru kayu penyodok lah itu. Kalau besi ke ada kayu? Tak ada kayu. Kalau dia tak tajam okey lah. Pasal saya nak... Yang tu yang pakai yang... penyapu tu boleh belakang tu. Yang batang yang... Pasal kita nak jumperkan dekat perut dia. Jadi kita tak pegang perut dia. Kita pegang kayu tu, kita tekan. Masa kita jumper kereta, macam tu. Tak apa tu ada. Itu ada. Batang ni ada. Itu ada baru. Satu kita nak pakai pun bukan barang-barang yang tajam. Takut nanti mencederakan sakit. Kita tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahu akbar.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, keluarkan segala kebatilan jin dan sihir yang ada dalam tubuh ini, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, dia letak kat perut Ini masukkan dalam telekong. Yang pertama sekali nanti letakkan dekat ulu hati. Okey, masukkan, letak kat ulu hati. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, dekat pusat, bawah sikit dekat ari-ari. Jadi tempat-tempat sulit ni dia orang duduk. Sana kita nak pegang. Itu sebab bila kita buat macam ni, maka benda tu telus . Kalau berdua pesakit dengan perawat berdua je dalam bilik, macam-macam jadi . Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah zatullah, la ilaha illallah sirullah, la ilaha illallah qudratullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, kanan perut. Dia kebanyakan yang perempuan kena, kalau kena gangguan yang ni, dia akan kacau kita sistem period, dia selalu keguguran, sukar zuriat. Pasal suami masukkan benda, dia keluarkan. Dah jadi je fetus, dah mula jadi segumpal darah, dia gasak . Kalau kita fikir logik dia, macam dia datang, dia pecah-pecah-pecahkan, keluar jatuh. Sana nak lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kanan belah sini. Saya saja tak bawa kayu sendiri. Pasal nanti orang cakap, kayu ni mesti power kan, abang ada jual lah kayu ni. Sebab kita pakai apa yang ada kat rumah pesakit. Saya pernah pakai gitar, pakai bola, apa saja yang tergerak hati saya. Kan kalau kita bawa kayu, orang anggap kayu itu kekuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Okey, letak kat pusat. Dia, saya terang sikit lah. Kenapa saya menggigil ataupun adanya getaran bila saya tarik benda tu. Dia macam kita tangkap ayam kan. Ayam akan lari kan. Kita kejar dia. Kalau dapat tangkap pun dia akan cuba lepaskan diri dia. Macam tu juga jin-jin ni. Sebab dia macam ada, kita nak tarik, dia ada tolak tarik. Ada refleks. Pasal dia makhluk yang bernyawa. Sebab kadang-kadang macam contoh jin yang dah lari tu, saya cuba tarik tu. Dalam keadaan saya tarik tu, beban dia sangat-sangat berat. Pernah sekali tu saya tarik, nak masuk je saya tumbang tercampak. Yang lain pula datang langgar saya jatuh. Subhanallah. Bukan kita buat-buat benda tu, tidak. Umpama macam kita tengok orang angkat beban, main gym kan. Kalau beban berat tu kan gigil kan. Macam tu. Satu dia ada namanya nafas. Nafas keluar, nafas masuk. Tu sebab bila kita tarik tu ada nafas. Supaya kita tak mengah. Kalau separuh perawat ni nafas je tak betul lah. Habis kau hidup tak bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkan semula rahim ini ya Allah.
Sembuhkan semula sistem wanitanya ya Allah. Hancurkan segala kebatilan, segala jin, segala sihir yang ada dalam rahimnya ya Allah. Innama amruhu iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey dah. Yang ni ada masalah period tak? Tak ada. Okey, tak adalah. Sekarang badan rasa macam mana? Cuma lemah tu standard lah. Yang tadi sakit dekat dada semua hilang tak? Ada rasa sakit kat sini. Sekarang ada rasa sakit tu lagi? Dia macam menekan macam tu. Tapi dia tak rasa debar dah lah. Debar dah tak ada? Kalau tak, tadi jantung macam Melaju duduk macam cemas lah. Daripada masa mesej cakap lagi 15 minit, lagi 5 minit tu, dia pump macam laju macam kita baru lepas lari. Memang warna. Macam mana aku ni? Habislah aku ni. Sampai tak keruan lah. Dan lagi satu, macam sebenarnya bila jin ni dia tak tahu benda gaib. Maksudnya, selagi pesakit tak tengok video saya, dia tak kenal saya jin ni. Dia akan tengok melalui mata kita. Tengok. Oh ini. Masa kita tengok tu dia tengok. Oh, ini budak yang nak datang buang aku ni. Kadang-kadang tu sebab ada serangan awal. Saya on the way datang, kadang saya dah kena serang dulu, muntah dulu tepi jalan. Kadang kat rumah petang saya dah kena dulu. Pasal contoh dia survey saya. Okey, dia akan cari tahu mana lokasi saya, mana rumah saya. Macam kita kan ada teknologi boleh kesan location orang kan. Ada tracker yang mana kita kat Google ke orang ni kat mana. Macam tu dia orang ada teknologi yang dikesan saya. Tu yang saya kadang-kadang macam semalam lah sebelum saya gerak petang tu saya dah sakit kepala sangat-sangat. Saya muntah-muntah petang. Nak tak nak pasal apa? Dia serang kita supaya kita batalkan. Kita tak dapat datang. Saya selagi boleh jalan, selagi boleh drive, saya jalan je. Tak kira lah. Orang cakap selagi kita boleh bangun, kita jalan. Dan kadang serangan masa kita buat rawatan, tadi nampak tangan-tangan ni semua kan. Dan serangan selepas ni kat hotel. Biasanya gitu. Kadang-kadang serangan selepas tu jarang-jarang berlaku lah. Saya lantak, aku dah penat tidur je. Cuma insya-Allah saya berpegang pada satu hadis Nabi, iaitu Nabi SAW bersabda, barang siapa mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Jadi kita tidak, bila kita berpegang pada hadis Nabi, kita jadikan Nabi sebagai penguat kita, maka tidak ada ketakutan dalam diri kita. Saya jujur cakap, jadi seorang perawat ni umpama kita letak leher kita di mata pedang. Bila-bila musuh boleh datang bunuh kita, pasal kita tak nampak musuh kita. Tapi kita dengan niat kita nak bantu orang, kita luruskan niat kita, kita berjuang fisabilillah, maka insya-Allah Allah akan bersama kita. Itu je lah. Saya pesan, ada banyak orang nak minta jadi murid saya. Ada yang DM, ada yang apa. Saya tak nak mengajar sebab apa? Sebab apa yang kita lakukan ni bakal menggadai isteri kita, anak kita, keluarga kita. Gangguan tu bukan pada kita saja, tapi pada anak isteri kita, keluarga kita, mak kita dan sebagainya. Itu sebab saya berat untuk memberikan ilmu pada sesiapa lah. Subhanallah. Okey, kita double check InsyaAllah akan hilang tu kat dada tu. Okey, tutup mata balik, niatkan, ya Allah, kalau masih ada lagi kebatilan dalam tubuh aku, dalam kehidupan aku, dalam rumah aku, ya Allah, binasakan semuanya, jangan biarkan satu pun tertinggal. Sebab apa? Jin ni dia beranak pinak. Macam mana kita beranak pinak, macam tu juga jin. Itu sebab kita mimpi baby, kita terima baby tu, konon-konon baby tu hasil hubungan kita dengan dia lah. Tapi pada dasarnya tak boleh dapat anak, benih tak sama, sifat tak sama.
Cuma ketika dia bersama kita, ada jin betina sekali bersama. Itu yang mereka ni membiak. Kalau kata 10 tahun, tak tahulah berapa banyak anak dia. Pasal ulama cakap jin hanya laga kemaluan, maka akan lahir anak-anak jin yang terus akil balik. Tak tahu berapa banyak. Biasanya yang besar-besar ni itu yang merasuk. Yang ketua-ketua dia, yang anak-anak dia tu dia tak merasuk. Dia cuma macam tu lah, dia sakitkan kat sini, dia sakitkan kat sini. Dia startkan, dia kencing berak dalam salur darah kita. Itu sebab yang boleh berlakunya kanser, boleh berlakunya tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh bergerak, tak boleh bersila, tak boleh berjalan dan sebagainya. Dia bernajis dalam tubuh kita. Subhanallah. Okay, niatkan, ya Allah, kalau masih ada, binasakan semuanya. Ya Allah, aku yakin hari ini adalah hari terakhir aku kena gangguan, dan aku yakin kau akan sembuhkan aku. Keyakinan kita pada Allah tu 1000% yakin hari ini hari terakhir kita sakit dan kita akan sembuh sepenuhnya. Ya. Lepas itu terus zikir Allah, Allah, Allah dengan penuh pengharapan, dengan penuh impian, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh dengan penuh pengharapan. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan azan yang kulaungkan ini, ya Allah,
Jika masih ada di dalam tubuhnya, ya Allah, zahirkan ya Allah, binasakan ya Allah, hancurkan ya Allah, leburkan ya Allah. Izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Binasakan mereka ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah harama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, bismillahi masyaallah, bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, buka mata. Panggil nama dia. Dah. Ya. Ini adik abang ni. Ikut saya baca ni. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Binasakan ya Allah, musnahkan ya Allah, kalahkan ya Allah, matikan ya Allah segala kebatilan, jin dan sihir yang masih ada dalam tubuhku ya Allah, keluargaku ya Allah, rumahku ya Allah, kehidupanku ya Allah, keturunanku ya Allah, rezekiku ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Binasakan semuanya ya Allah. Aku bermohon padamu ya Allah, aku merayu padamu ya Allah. Beri aku jalan keluar ya Allah. Beri aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Beri aku perlindungan ya Allah.
Merdekakan aku ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah di atas kekurangan pemikiranku ya Allah. Jika aku ada melakukan kesyirikan terhadapmu ya Allah, jika aku ada melakukan sebarang kesesatan kepadamu ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan dosa syirikku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey, buka mata. Dia lemah sangat InsyaAllah kita akan sambung selepas siap mandian lah. Jadi dua-dua kita mandikan malam ni. Dan pesanan saya kita nampak how kita susah untuk melepaskan gangguan ni. Jadi jangan sesekali kita ni melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang, tanpa kita mengikut-ngikut orang. Tak kira lah walaupun yang suruh tu mak kita. Kita tahu benda tu salah, kita cuba perbetulkan dan cakap elok-elok dengan mak kita. Tak boleh mak, benda ni salah. Pasal orang tua-tua ni dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Dan mereka, kehidupan mereka berbeza dengan kita. Ilmu yang mereka amal, yang mereka membesar macam tu lah. Mandi bunga, dapat jodoh. Buat ni, baca ni, muka naik seri. Baca ayat ni, mentera-mentera ni jadi kuat dan sebagainya. Pasal mereka membesar dengan benda tu. Jadi bila kita mengerti, kita betulkan mereka. Yakinlah sesungguhnya segala yang kita dapat, segala yang kita pinjam ini, semua atas kurniaan Allah. Kita ini tidak ada apa-apa daya dan upaya, melainkan atas kuasa dan kehendak Allah. Okey? Bye. Alhamdulillah, urusan kita malam ni dah selesai dalam perawatan. Jadi kita nampak dalam ujian hidup manusia ni berbeza-beza, satu-satu manusia ni tanggung. Dan juga dalam perawatan macam-macam ragam, macam-macam kisah, macam-macam pelajaran yang kita belajar. Dan tujuan kita buat video pun memang untuk memberikan edukasi, pengalaman dan juga pengetahuan pada semua yang menonton. Jadi kita tanyakan mereka apa yang mereka rasa perubahan sebelum dan selepas rawatan. Selepas rawatan rasa lebih segar lah, lebih kemudian rasa denyutan jantung tu dah tak ada, dah normal. Rasa gelisah tu dah tak ada. Rasa lapang, rasa macam satu beban tu terlepas tak? Ya, rasa macam rasa lebih tenang. Sebab sebelum ni banyak rasa serabut macam kalau duduk sendiri pun asyik sedih. Tapi sekarang rasa macam tenang, lapang ya. Alhamdulillah. Dada yang sakit tu dah hilang, dah sakit. Alhamdulillah. Rasa sakit yang menekan dekat dada pun dah okey, dah sihat. Alhamdulillah lah. Okey. Soalan kedua, ketika dirasuk tadi sedar ataupun tidak? 50-50. Saya hanya dengar suara tapi tak boleh buat apa-apa. Suara jin tu dengar tak? Saya dengar suara jin tu. Saya tak boleh nak cakap, tapi hanya boleh mengalirkan mata je lah. Dalam situasi tu awak seakan-akan berada di tempat lain ataupun awak still berada di situasi ni? Saya masih berada dalam situasi yang sama,
Cuma saya tak boleh nak kontrol pergerakan. Perbuatan semua. Betul. Macam saya rasa macam sekarang kalau kita nak pegang, kita terus pegang. Tapi waktu tu kalau macam saya rasa nak pegang tu, dia macam pegang boleh, cuma bercakap tu dia tak benarkan. Okey, faham. Okey. Okey, yang ni ada berbeza tak? Sebelum ni rasa lemah. Sebelum saya datang sini memang saya lemah. Saya tidur dalam sepanjang perjalanan kereta. Ni rasa segar, alhamdulillah. Perut rasa lapang. Perut rasa lapang, hati pun minda pun rasa lapang, tenang. Alhamdulillah. Panas tadi pun dah tak ada. Bahang tadilah. Tidak berbahang aja. Okey. Jadi sebenarnya macam ni, perawatan yang saya buat, saya cakap saya tak ada cakap ni 10 ekor, 20 ekor, tidak. Tapi reflect body. Bila reflect ni benda tu nyata. Benda tu perawat pun nyata, pesakit pun nyata rasakan perubahan tu. Reflect ni perubahan lah. Kalau kata kita fikir logik, rumah ni ada aircon, ada kipas, kenapa boleh jadi panas tiba-tiba tangan? Dan kenapa belah kiri kenapa tak satu badan? Kenapa tiba-tiba rasa menikam, rasa sakit? Kalau kita tak ada gangguan, kita takkan ada rasa apa-apa. Dan kenapa kita umat Islam tapi kita terreflect dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat? Pasal kita ada gangguan. Kalau kita tak ada gangguan, tidak akan ada apa-apa. Jadi subhanallah, siapa yang berusaha, Allah akan bagi jalan keluar. Dan selepas buat rawatan ni, pastikan belajar untuk kawal emosi. Allah Ta'ala cipta emosi untuk kita kawal. Jangan biarkan emosi yang mengawal kita. Pasal bila emosi kawal kita, maka kita gagal. Jin dan juga syaitan akan ambil manfaat untuk menunggang kita lah. Jadi orang perempuan ni lemah dia emosi. Itu sebab banyak orang kena gangguan emosi. Perempuan baru 20 tahun dia dah fikir anak aku nanti nak berapa orang, aku esok dah kahwin nak duduk mana, laki aku mana, padahal jauh lagi nak fikir ni. Dia orang perempuan ni dia punya pemikiran 10 tahun ke depan. Jadi kena perbaiki pemikiran, emosi jaga, dan kena keluarkan diri kita daripada positif. Jangan mudah terasa, relax, kena banyakkan belajar, beriman kepada kadar dan kadar Allah. Tak ada baik kita beriman, tak ada buruk kita beriman, insya-Allah kita akan tenang. Kerana nak dapat hati yang tenang ni, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kena berzikirlah. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kita ada bagi 3 amalan. Doa buka pakaian. Setiap kali nak buka pakaian, baca zikir harian. Kalau busy siang, buat malam. Kalau busy malam, buat siang. Siang paling cantik lepas subuh, malam paling cantik lepas maghrib, nak tunggu isyak tu. Dan ada juga amalan sunnah Nabi sebelum tidur. Paling malas pun Fatihah 3 kul tiup tapak tangan, sapu seluruh badan, mohon perlindungan Allah, baca doa tidur. Jangan terus main-main handphone tu tidur. Sebab itulah kita mudah kena rogol, kita kena tindih, kita kena gangguan-gangguan mimpi-mimpi buruk. Pasal kita main handphone tertidur, tak ada baca apa-apa ayat. Sekurangnya ada persediaan. Benda tu sumpama macam persediaan, payunglah sebelum hujan, macam tu. Dan tentang kesembuhan, tengok pada rezeki masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala takdirkan malam ni sirawat, besok totally sembuh. Ada yang ambil masa seminggu, ada yang ambil masa sebulan, ada yang ambil masa 2-3 bulan. Ada juga yang Allah tak izin sembuh pun ada juga. Cuma kita sebagai makhluk, macam saya cakap, kita hanya mampu usaha sehabis baik. Selepas usaha kita sabar, selepas sabar kita berdoa, selepas kita berdoa kita bertawakal pada Allah. Jadi beramallah kerana Allah, bukan kerana nak sihat. Asal nanti dah sihat berhenti beramal tu. Amal tu jadi tabung akhirat je. Amalan simple saja 15 minit sehari. Saya tekankan kepada semua pesakit supaya perbaiki hubungan dengan Allah, berpegang pada amalan, berpegang pada zikir dan sebagainya, kerana itu yang terbaik. Apa yang kita rukyah ni hanya alat-alat macam Panadol, minyak cakapak. Kadang sakit kepala letak minyak cakapak pun tak hilang. Itu nak menunjukkan Allah yang menyembuhkan, bukan minyak cakapak. Jadi benda ni semua yang kita rukyah ni hanya halat. Cuma pastikan istiqomah minumlah. Jangan biarkan air tu berkeruh nanti tak minum pula. Minum air tu, apa yang kita sarankan tu buat. Perbaiki hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, banyakkan selawat ke atas Nabi, insya-Allah akan dapat jalan keluar yang terbaik lah. Saya minta maaf kalau ada terkasar, tersalah cakap pada pesakit dan juga di keluarga.
Kita harapkan semua yang menonton boleh mendoakan yang baik-baik, mendoakan supaya mereka dapat jalan keluar, kesembuhan yang kekal dan juga perlindungan daripada Allah. Dan jadikanlah apa sahaja yang anda lihat sebagai pengajaran supaya anda tidak mengulangi segala kesilapan dan perbuatan orang lain. Kita buat silap tak bermakna kita ni jahat, tapi manusia memang diciptakan untuk melakukan kesilapan. Dan kesilapan kita, bila kesilapan kita dapat membuatkan orang lain mengelak daripada melakukan kesilapan yang sama, maka kita dapat pahala. Setiap video yang kita buat ni memberikan pahala dan juga dosa pada orang lain. Itu sebab kita jaga aurat, kita tutup mana-mana yang terbuka, supaya saya nak video saya menjana pahala saja dan bukanlah dosa jariah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tak pernah mengalah. Bye.